Salam sejahtera, saya Javinia Jimlajim membawa perkembangan negeri di bawah bayu dalam Berita Pagi Sabah edisi Khamis 25 Mac 2021. Projek skim pembentungan Kota Marudu Fasa 1 yang bernilai RM103.33 juta dijangka akan siap sepenuhnya April tahun depan. Timbalan Ketua Menteri yang juga Menteri Kerja Raya, Datuk Seri Bung Mokhtaradin berkata, projek berkenaan berjalan lancar mengikut perancangan malah melebihi sasaran ditetapkan. Datuk Bung yang ditemui pemberita ketika meninjau projek berkenaan memberitahu kontraktor Kimolohing Jaya Sendirian Berhad telah memulakan kerja pada Mei 2018 dan kini 59.81% siap. Melebihi 1 hingga 2% lebihan kerja, mendahului kerja, dan ini pada saya harus dijuntuhi oleh kontraktor yang lain supaya rakyat tidak terbeban menanggung dan juga kerajaan tidak menanggung kerugian yang berpanjangan akibat kelalaian kerja-kerja yang telah diberikan kepada mereka. Sementara itu, Ahli Dewan Undangan Negeri Bandau Datuk Wetrom Bahanda menzahirkan terima kasih atas keprihatinan kerajaan GRS yang sentiasa mendahulukan pembangunan demi kesejahteraan rakyat. Terima kasih kepada yang berhormat Datuk Bung kerana turun padang di kawasan Kota Marudu dan juga kawasan-kawasan yang lain. Sedikit sebanyak ini akan memastikan semua projek-projek kerajaan akan menepati sasaran dan tidak akan ada yang terbengkalai. Datuk Bung turut melawat projek naik taraf bekalan air Kota Marudu bersama pembantu Menteri Kerja Raya, Datuk Limus Juri, sebelum meneruskan lawatan kerja ke Pitas. Dalam perkembangan lain, Datuk Bung mengarahkan Jabatan Air Sabah agar menempatkan tangki berkapasiti besar di Simpang 3 Pitas Paitan sebagai langkah sementara mengatasi masalah bekalan air bersih di 60 kampung di daerah Pitas. Langkah tersebut bagi mengurangkan beban dihadapi lebih 20,000 penduduk di kawasan berkenaan. Saya amat sedihlah melihat lebih dekat 60 buah kampung tidak menerima apa-apa bakalan air bersih. Jadi untuk sementara saya telah mengarah pengarah air untuk membuat satu tangki sementara di Simpang 3, 10,000 galen. Sementara itu, Ahli Dewan Undangan Negeri Pitas, Datuk Rudi Awah berkata lawatan kerja Menteri Kerja Raya ke daerah berkenaan menunjukkan keprihatinan terhadap isu infrastruktur dihadapi penduduk. Mengenai dengan infrastruktur seperti yang telah dibangkitkan tadi mengenai dengan jalan raya dan juga air. Jalan raya nampaknya sememangnya menteri begitu mengambil berat tentang keperluan rakyat dan sehingga membuat jaminan bahawa akan memastikan bahawa jalan-jalan raya yang ada di Pitas dan juga di kawasan M2 Bengkoka akan diperjuangkan. Turut hadir dalam lawatan kerja ini Pengarah Jabatan Air Sabah Insinyur Edward Lingkapo. Pejabat Menteri Tugas-Tugas Khas Hal Ehwal Agama Islam akan memperkasa peranan Jawatan Kuasa Penyelarasan Hal Ehwal Islam Sabah JAPAHIS yang baru diwujudkan sebagai wadah menyelaras program dan dasar berkaitan agama Islam termasuk aktiviti keagamaan di negeri ini. JAPAHIS dianggotai 19 individu termasuk wakil institusi keagamaan negeri dan persekutuan. Menterinya Datuk Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata jawatan kuasa berkenaan akan menyelaras program meliputi aktiviti dakwah, tarbiyah, undang-undang termasuk menjadi penasihat kepada kepimpinan berkaitan hal ehwal agama. Dengan adanya JAPAHIS, kita akan dapat merancangkan lagi atau memperkasakan lagi aktiviti hal ehwal Islam bergerak secara bersepadu agar dana dapat kita selaras bersama di samping hala tuju kita. Misi dan visi kita dalam hal ehwal agama ini dapat kita selaras. Datuk Arifin ditemui RTM di pejabatnya di Kota Kinabalu. Pewujudan JAPAHIS bersesuaian perkara 5-A Perlembagaan Negeri Sabah yang memperuntukkan bahawa Islam merupakan agama rasmi negeri dalam masa sama agama lain boleh diamalkan secara aman dan harmoni. Situasi semasa COVID-19 di Sabah, sebanyak 45 kes baharu dikesan semalam menjadikan jumlah keseluruhan kes kini 54,400 kes.
Menurut kenyataan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Masidi Manjun, 21 kes berpunca saringan kontak rapat, 10 kes saringan bergejala, 9 kes kluster sedia ada serta 5 kes lain-lain kategori. Dalam pada itu, 16 daerah tidak merekodkan sebarang kes baharu, manakala daerah Kota Kinabalu merupakan satu-satunya daerah mencatatkan kes 2 angka dengan 12 kes positif. Sementara itu, 24 pesakit sembuh direkodkan menjadikan jumlah kumulatif sembuh 53,534 orang. Seramai 410 pesakit sedang menerima rawatan iaitu 154 orang di hospital dan 256 orang di pusat kuarantin dan rawatan berisiko rendah. Datuk Masidi turut memaklumkan seramai 155 orang menerima suntikan dos kedua vaksin Pfizer-BioNTech semalam menjadikan jumlah kumulatif 1,235 orang setakat ini. Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sabah SETCO menjadi agensi pertama di negeri ini menerima pensijilan MS-ISO 37001-2016 Sistem Pengurusan Anti Rasuah ABMS. Sijil pengiktirafan disampaikan Pengarah Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Sabah S. Karunaniti kepada pengurusi SETCO Datuk Rubin Balang di Kota Kinabalu. Datuk Rubin ketika berucap berkata pensijilan berkenaan akan memperkukuh lagi kredibiliti dan reputasi SETCO sebagai badan operasi yang bertanggungjawab dalam aspek urus tadbir, integriti dan anti rasuah. Ia turut mencerminkan SETCO sebagai penyedia perkhidmatan yang mempraktikkan standard sistem pengurusan dalaman disyorkan kepada pelanggan. Penganugerahan itu juga menjadi teras kebanggaan kepada warga SETCO untuk terus mengekalkan standard kualiti penyampaian perkhidmatan yang berintegriti tinggi. Dalam majlis itu, Datuk Rubin turut menyampaikan anugerah perkhidmatan cemerlang kepada 25 penerima. Jabatan Pertanian Sabah melalui Seksyen Pembangunan Tanaman Padi menjadi perintis penggunaan drone secara komersial dalam aktiviti pertanian. Sebagai permulaan, ia melibatkan kerja membaja dan semburan racun sawah padi di Kota Belud. Menurut Pengarah Jabatan Pertanian Sabah Muhyiddin Ismail, projek dikenali sebagai projek penerapan teknologi peningkatan hasil padi ini merupakan salah satu program di bawah jabatan berkenaan selaras dengan Hala Tuju Sabah Maju Jaya. Kampung Piasau Kota Belud dipilih sebagai lokasi pelaksanaan projek tersebut melibatkan kawasan seluas 10 hektar dan 18 peserta. Bila berucap sempena majlis penuaian projek perintis penerapan teknologi peningkatan hasil padi di Kota Belud, Muhyiddin berharap pelaksanaan projek ini mampu memperkasa industri tanaman padi di Sabah serta memberi manfaat kepada masyarakat khususnya para petani. Satu majlis penghargaan meraihkan pemenang Anugerah Perdana Belia 2020 telah diadakan di Kota Kinabalu. Ia disampaikan Menteri Belia dan Sukan Sabah, Datuk Elron Alfred Angin. Majlis menyaksikan seramai 6 penerima anugerah belia bagi kategori individu wanita dan individu lelaki serta kategori persatuan belia. Turut disampaikan anugerah khas sempena sambutan Hari Belia Negara tahun 2020 kepada 6 penerima. Anugerah ini sebenarnya salah satu motivasi kepada bukan sahaja kepada diri, kepada juga rakan-rakan di dalam Persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia Negeri Sabah, yang mana ia salah satu pemangkin untuk kami terus berkhidmat. I feel very proud of my daughter. She contributes so much to the society, especially in Sanakan Sabah. I always give moral support, doing good for the society. Untuk belia di luar sana, saya harap teruskan berusaha untuk mencapai segala apa yang diimpikan dan never give up. Walaupun kita mentepani pandemik COVID ini, tidak semestinya itu menjadi halangan kita. Masa PKP hari itu, saya menggerakkan program-program bantuan makul makanan lah kepada banyak komuniti di Tawau. Dan masa tu saya bergerak sendiri, saya cari fund guna crowdfunding daripada Facebook. Semua sebenarnya bermula daripada akar umbi, daripada bawah. Bila kita ada kemahuan untuk buat, bila kita ada macam semangat untuk lakukan sesuatu tu, kita buat saja. Kalau mau berjaya, kita usaha. Jangan kita tunggu orang datang bantu. Harapan saya supaya pemimpin-pemimpin belia teruskan berkhidmat kepada rakyat, khususnya golongan belia, dan kita teruskan kerjasama di antara pemimpin belia dan kerajaan. Pihak sekolah diminta terus mengamalkan prosedur operasi standard SOP ketat, termasuk tidak membenarkan orang luar memasuki kawasan sekolah demi keselamatan dan kesejahteraan warganya.
Wakil Rakyat Lumadan Ruslan Muaram berkata semua pihak perlu kekal komited mematuhi SOP meskipun angka jangkitan COVID-19 kini menunjukkan penurunan. Saya sangat setuju bahawa mereka-mereka orang luar itu tidak dibenarkan masuk di sekolah karena kita cuba membendunglah COVID ini supaya jangan ada penularan di peringkat sekolah-sekolah. Karena kalau sudah ada penularan itu sudah pasti membimbangkan guru-guru, anak-anak kita dan juga ibu bapa itu sendiri. Ruslan memberitahu RTM selepas lawatan dan penyerahan sumbangan kepada 4 sekolah di Beaufort. Sejumlah RM8,000 disampaikan kepada 1 sekolah menengah dan 3 sekolah rendah bagi tujuan keceriaan dan majlis sekolah. Ruslan berharap sumbangan tersebut dapat menggalakkan dan memberi semangat kepada pihak sekolah dan para pelajar menjalani pembelajaran setelah sesi persekolahan lama tertangguh berikutan pandemik COVID-19. Inisiatif Prihatin Belia yang dilaksana melalui program strategik Memberkasa Rakyat dan Ekonomi Pemerkasa merupakan program menyeluruh memberi manfaat kepada belia yang terkesan akibat pandemik COVID-19. Yang di-Pertua Angkatan Belia Islam Malaysia ABIM Sabah Muhammad Nur Hilbi Milus berpendapat peruntukan RM376 juta yang disediakan mampu memperkukuh lagi inisiatif untuk belia. Inisiatif tersebut akan memberi manfaat kepada belia yang bekerja selain memastikan kelangsungan perniagaan usahawan belia pada masa akan datang. Dalam pakej ekonomi, pemerkasaan ekonomi komuniti bandar ini akan membantu lagi melahirkan lebih ramai industri tempatan yang dijalankan ataupun yang dihasilkan daripada anak muda tempatan sendiri. Jadi kita mahu ekonomi tempatan itu berpusing setempatlah. Helmi bercakap kepada RTM bagi mengulas mengenai inisiatif Prihatin Belia dalam pakej Pemerkasa. Melalui inisiatif ini, kerajaan menambah baik program e-belia dengan meningkatkan nilai kredit e-dompet kepada RM150 melibatkan peruntukan RM300 juta yang akan memberi manfaat kepada 2 juta belia. Selain itu, program Pemerkasaan Ekonomi Komuniti Bandar PEKB akan diperluas dengan tambahan peruntukan sebanyak RM10 juta menjadikan peruntukan keseluruhan tahun ini sebanyak RM21 juta. Peruntukan bagi tunas usahawan belia Bumiputera juga ditambah bagi melahirkan seramai 250 usahawan belia Bumiputera baharu. Baik saudara, sekian paparan dari Sabah pagi ini. Jalankan tanggungjawab sebagai warga yang prihatin. Daftar diri untuk vaksinasi COVID-19. Lindungi diri, lindungi semua. Saya Jovinia, salam hormat dan kita jumpa lagi.